Assalamualaikum. Salam Jumaat semua. 23623. Wah. Terus bagi nombor yang dia bagi hari Nombor yang sangat cantik. Ya. Nombor yang sesuai untuk kita jadikan tarikh pernikahan. Wow. Kan? Sesuai nampak Haziq dengan berbaju Melayunya. Ya, awak punya baju pun tak kurang hebatnya, Daya. Masya Allah. Betul. Baik, pagi ni kita kena mulakan dengan pujian. Betul. 4 Zulhijjah hari ini. Jadi bagaimanakah hari anda setakat ini? Dan sebenarnya bila cakap tentang hari Jumaat ni, hari yang penuh dengan barakah. Betul. Hari di mana kita perlu bersedekah, kita kena banyak senyum. Betul Haziq? Ya. Tengok Haziq, saya terus tersenyum Haziq. Alhamdulillah. Sebab apa tengok saya senyum Sebab hari ini sebenarnya topik kita sangat-sangat menarik Haziq. Okey, cakap pasal sedekah tadi Ya, okey. Mungkin ada orang yang nak sedekah ke luar negara, tapi bila nak sedekah ke luar negara tak tahu bagaimana dengan currency sekarang ni. Kan nilai mata wang. Oh, sajalah nak relatekan benda tu. Okey, tapi bila cakap pasal nilai mata wang adalah satu isu yang sangat panas sekarang ni. Ya. Bila orang membandingkan kan dengan kejatuhan nilai mata wang Malaysia. Ya. Dan juga bagaimana untuk kita tukar duit. Okey, contoh kalau anda pergi ke luar negara, anda nak tukar duit tu di Malaysia atau di negara yang anda nak pergi tu? Sebenarnya sangat bagus kita bincangkan topik ni hari ini sebab saya baru saja pulang dari luar negara dan saya juga melalui satu masalah ataupun lebih kurang orang kata kurang ilmu sedikit iaitu tentang dekat mana yang terbaik saya nak tukar duit. Jadi awak tukar di mana? Okey. Ini adalah kebenaran dia. Saya terlupa nak tukar duit di Malaysia. Ya Allah. Saya terpaksa tukar betul-betul sampai di Korea di mana saya Dan awak tukar kat airport? Ya, airport Korea. Lagi teruk dia punya nilai tu. Jadi betul. Sebab tu hari ini kita nak bincang dengan anda itu tentang pertukaran nilai ringgit Malaysia. Lagi-lagi kalau anda semua ingin ke luar negara, apakah cara-cara atau tips yang terbaik untuk kita anda tukar duit tu? Tukar duit lah kan, bahasa mudahnya. Tapi ada satu lagi cerita. Memandangkan kita dalam bulan Zulhijjah, musim haji sekarang ini, ada ramai antara jemaah yang telah pun pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan haji. Antaranya ada seorang remaja yang berusia 18 tahun ni dapat panggilan untuk menunaikan haji. Ya Allah. Masya Allah. Lepasan SPM. Betul. Seorang anak tunggal. Ya. Yang sekolahnya kata dekat dengan rumah saya juga di Seremban. Jiran. Jiran. Dan maknya juga ada cerita yang saya rasa agak menarik. Selalunya untuk dapat satu panggilan pun cukup sukar. Tapi ibunya dapat 2 panggilan. Dan sebenarnya dia nak pergi juga kan. Dia pergi, bila pergi kali kedua tu dapat panggilan seterusnya dan anaknya pula dapat panggilan. Ini adalah satu rezeki untuk keluarga ini dan ini adalah antara detik-detik sebelum anak mereka Muhammad Hakim Muhammad Farid dapat pergi menunaikan haji di Tanah Suci Mekah. Ini adalah satu peluang yang sangat-sangat perlu direbut untuk kita menunaikan rukun Islam yang kelima ni. Ya, betul. Dan kalau difikirkan Haziq, ini adalah impian semua Muslim kan untuk melengkapkan haji. Jadi bagi saya tak lengkap kalau saya dengan Haziq sahaja bercerita tentang mereka. Kita ada anak beranak ni Muhammad Hakim Muhammad Farid dan juga ibunya Puan Rozalina Ishak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya hon tu yang dekat Mekah kan kat Gombak? Gombak punya. Dekat Gombak ya. Okey, baik. Sekarang ni kami berada dengan anda di talian itu Muhammad Hakim. Muhammad Hakim. Sekarang ni jam berapa ni di sana di Mekah? Sekarang 4.34 pagi. Masya Allah. Kita tidur Oh, kita kacau waktu tidur tapi tak apa. Okey, boleh menunaikan ibadah ni. Banyak ibadah boleh buat ni sekejap ni. Boleh Hakim ya? Boleh. Ke masjid lah. Ke masjid terus. Okey, jadi macam mana keadaan di sana sekarang, Hakim? Dengan cuacanya, berapa ramai sekarang ni jemaah? Adakah memang dah ramai yang berkumpul kat sana sekarang? Okey, saya sampai 8 Jun. Keadaan masa tu untuk tawaf sunat, buat umrah semua okey. So kalau sekarang ni kalau nak buat tawaf sunat semua, memang fikir 2 kali. Sebab dalam keadaan tu, dalam tempat tawaf tu memang dah penuh. Dah pack sangat. Dah penuh lah. Ini antara video-video yang kita dapat tunjukkan kepada anda keadaan sekarang. Ya, betul. Dan Hakim, kalau difikirkan awak baru berumur 18 tahun jemputan haji di usia yang sangat-sangat muda. Pernahkah Hakim membayangkan peluang ini datang pada umur anda sekarang? Saya memang tak terbayang. Pasal benda ni saya tak expect pun. Rezeki yang kita tak duga tapi dapat kat kita. Ini semua ketentuan Allah lah. Masya Allah. Terima kasih lah. Okey, cakap pasal nak pergi ke haji ni, dia kena buka akaun tabung haji. Ya. Kena buka dari awal kalau nak pergi awal. Jadi kita nak tanya dengan ibunya, Puan Rozalina. Masa Hakim umur berapa Puan Rozalina dah buka akaun tabung haji?
Masa dia baby lagi saya dah buka dah. Wow. Cuma saya registerkan dia selepas saya balik haji tu, saya register untuk kita tiga sekali register sekali. Masa 2007 bulan Januari saya register untuk dia juga. 2007 Ya. Okey, baik. Betul-betul maksudnya waktu tu memang dah ada perancangan lah cakap seawalnya nak buat untuk anak supaya dia dapat pergi awal ataupun tak terjangka seawal ini Hakim akan dijemput? Saya tak jangka sebenarnya, tapi saya didorong oleh arwah ibu saya. Dia kata kalau bolehlah pergi haji ni muda-muda sebab Umi pergi pun Umi dah sakit kaki, sakit lutut. So dia memang galakkan saya kalau boleh pergi muda. Jadi bila saya dapat pergi pada umur 44 tu pun tak adalah muda sangat, tapi saya fikir saya nak anak saya pun pergi waktu muda. Kan dia cergas. Ya. Sebab banyak guna tenaga arwah mak kata. Ya. Jadi saya pun register untuk Muhammad Hakim sekali. Itulah jadi cerita ni macam itulah. Ya, dapatlah Hakim pergi umur 18 tahun adalah satu peluang yang sangat-sangat tak boleh dilepaskan. Tapi kali ni Hakim dapat pergi seorang-seorang, Kim. So macam mana, Kim? Okey ke bila dapat panggilan untuk pergi tunaikan haji tu? Alamak, tahu seorang-seorang pula. Ke sebenarnya Hakim nak cari geng ke nak pergi sebenarnya ni? Saya waktu kursus perdana, saya ada terjumpa seorang kawan baru. Baik. Dia umur 21. Okey. Dia pula study dekat Poly PD. Dekat So lah. dekat dengan Seremban kan. So saya macam okeylah boleh jadi member. Saya tanya dia duduk mana, duduk Bahau. Kat Kuala kan. So dia sampai sini awal di KT 6. So kita plan lah jumpa setiap malam kalau nak pergi masjid memang call dia lah, Roger dia. Nama dekat. Dia pandai buat geng. Hakim ramah, friendly. Betul. Saya rasa sebagai seorang ibu pun ada tak mungkin sedikitlah kerisauan bila anaknya kan yang kiranya sangat muda pergi seorang-seorang walaupun bersama dengan jemaah lain tapi tak tanpa ibu di sisi lah. Macam mana pendapat Hajah? Saya memang risau. Sebenarnya memang saya risau. Tapi ayah dia kata tak apa. Biar dia pergi, biar Allah Ta'ala jaga dia. Tapi di samping tu, kebetulan Hakim ni memang dia sukalah nak pergi seorang-seorang. Tapi kebetulan saya ada kawan ni, memang pergi dengan suami dia. Saya just slot in nama dengan suami dia lah sebilik. Itu je lah. Jadi memang ada kawan lah. Cuma family dia memang tak ada. Itulah cerita dia. So at least adalah orang yang boleh update macam mana Hakim kat sana. Tapi Hakim ni banyak more on his own. Dia memang style dia memang suka seorang tapi dia sebilik lah dengan pakcik tu, kawan saya punya suami lah macam tu. Okey dah. Kalau kita tengok Hakim sendiri kalau dekat sekolah pun Kim keputusan cemerlang. Kan? Awak pula memang kalau dekat sekolah pengawas Kim Saya ni membantu ketua masukan. Kalau membantu ketua sukan itu pun sebenarnya dah cukup hebat. Maksudnya awak ni dah biasa pegang tanggungjawab. Jadi awak pergi ke Mekah seorang pun saya rasa mama tak payah risau sangat lah. Tapi nak tahu juga, selalu ke update video call setiap hari ke? Hantar gambar setiap hari ke kat ibu? Saya jadikan ibu saya macam awet saya lah. Habis setiap hari. Okey, selfie. Kat mana? Habis kat masjid. Itu. Masa ni lah nak feeling bercinta dengan mak. Betul. Kan. Okey, tapi Kim, kalau tengok macam-macam benda yang perlu dilakukan dekat sana untuk kita melengkapkan ibadah haji. So, Kim pun dah pergi kursus apa semua. Jadi macam mana agaknya sekarang ni prosesnya? Apa pula yang akan dilakukan selepas ni? Saya akan ikut je apa yang selalu ada ceramah, taklimat yang diberikan pada ustaz-ustaz kan. Daripada ustaz-ustaz semua dia kata kena itu, kita buat itu, jangan buat yang lain. Sekarang silap kan, kena bayar dam. Itu lah. Dia takut sebab perkara-perkara yang dilakukan sana dah ada peraturannya. Dah ada yang ditetapkan. Jadi nak kena ikut tu kena ikut orang yang mungkin ada pengalaman Kim? Betul. Betul. Sangat betul. Saya sangatlah setuju. Okey, kita nak tahu jugalah. Mungkin Hajah boleh kongsikan kalau ada apa-apa nasihat yang selalu diturunkan kepada Hakim. Otai dah 2 kali dah ni pergi haji. Nasihat saya kata selalu rendah diri. Jangan bangga-bangga. Apa-apa yang kita ada semuanya datangnya dari Allah. Yang dia dapat pergi awal ni pun Allah yang tentukan. Kalau ikut saya rasa saya tak sangka dia pergi umur 18. Saya fikir mungkin 20-an lah sebab ada COVID and all that. Jadi macam mungkin 2022 tu Hakim akan pergi a few years from now daripada sekarang ni. Tapi bila dipanggil,
memanglah saya rasa Allah dah jemput dia lah. Adalah sebab saya yakin adalah Allah ada sesuatu untuk anak saya, insyaAllah. InsyaAllah. Setiap yang berlaku ada hikmahnya, setiap berlaku ada sinar yang menanti di depan, insyaAllah. Rencana yang kita pastikan. Ya. Okey, Hakim. Awak sebagai wakil orang muda yang berpeluang untuk pergi ke haji. Kalau awak ada tips mudah kalau awak nak share untuk mungkin rakan-rakan yang umur lebih kurang awak juga untuk pertama kali pergi ke haji, apakah mungkin? Kita just follow the flow. Okay. Jangan buat kuala sendiri. Sebab apa, kalau kita cakap okey benda ni kita boleh buat, tapi dalam undang-undang ni kan tak boleh buat. Contohnya kalau kita baca, kita sampai untuk taufik yang pertama, kita tak boleh memandai-mandai nak pegang Kaabah. Tak boleh memandai-mandai nak pegang Hajarul Aswad. Tak boleh, jangan. Kita ikut je peraturan dia yang dah ada. Ya, kan. Sekarang ni pula banyak peraturan baru yang ditetapkan pasca COVID ni. Betul? Betul. So, banyak benda lah yang restrict, tak boleh nak dilakukan Betul. Ya. Tapi sekarang keadaan sini dah penuh dah biasa, macam dah biasa. Ya, betul. Jadi itulah saya rasa apa yang Hakim kongsikan mungkin tampak ringkas. Tapi betul. Bila kita pergi satu gerombolan bersama dengan jemaah kan, kita ikut sama-sama. Yeah. Jangan seorang-seorang ya, Hakim? Betul. Jangan buat seorang-seorang. Kalau buat seorang-seorang tu dah pandai tak apa. Kan silap jalan kan. Okey, tapi Kim, dari segi keselamatan pula macam mana? Adakah semuanya okey dekat sana? Selamat untuk seorang-seorang? Keselamatan mungkin agak susah sikit lah untuk dijaga. Kadang-kadang ada yang kes hilang duit, ada kes hilang phone, ada kes hilang beg terus. So kita kena berjaga-jaga. Sendiri jagalah. Kalau walaupun kita di tanah haram, tak semestinya kita selamat. Ya, betul. Kita mesti kita kena pandai jaga barang kita. Betul. Ni kiranya sentiasa siap siagalah. Kita memang berjaga-jaga, tapi juga Hakim mungkin dengan makcik-makcik keliling tu pun sama Hakim kena jaga juga. Daya, yang kita tengah tunjuk sekarang ni adalah surat tawaran haji. Hakim, masa mula-mula dapat surat ni Kim, apa perasaan Hakim? Excited. Dia memang suka travel seorang-seorang. Memang suka independen lah independen. Nampak karakter Hakim ni jenis itu perasaan Hakim. Seorang ibu, Hajar? Saya memang lepas sekolah saya risau lah. Memang saya risau macam mana ni anak saya ni banyak benda yang saya yang buatkan dia kat rumah. Dan bila dia pergi seorang tu macam payahlah. Tapi macam mana pun memang kena pergi juga. Itulah saya pernah ada kawan tu pergi, saya masukkan dia sebilik dengan suami kawan dia. Tapi saya tahu Hakim akan buat seorang juga. Dia tak ikut lah, dia akan pergi sendiri macam itulah. Saya mengharap dia ikut pakcik tu, tapi pakcik tu ada agenda lain. Hakim ada agenda lain dengan kawan dia yang muda. So tak apalah, as long as dia tahu nak jaga diri dia solat kan, dia boleh buat haji dengan betul. Yang penting haji yang mabrur, insyaAllah. Amin. Okey, dan kita sebenarnya mendoakan Hakim, keselamatan Hakim kat sana. Bukan setakat Hakim je, semua jemaah haji daripada Malaysia yang dah pun bergerak pergi ke Tanah Suci Mekah. Diharapkan agar semua berjalan lancar dan mendapat haji yang mabrur. Amin. Amin. Dan juga satu lagi, sebab kita tahu Hakim lepasan SPM kan. Okey, betul. So kiranya keputusan SPM tu dapat di mana tu Hakim? Saya nak gerak flight tu, hari tu juga keluar result. Okey, dia masa naik tu nangis ke masa naik tu ketawa? Masa naik tu gelak. Alhamdulillah. Okey, jadi gelak tu gelak berapa E? Gelak tu bawa alam ni lah. Adakah keputusan dia dirahsiakan? Atau boleh kongsi? Keputusan dirahsiakan. Oh, laju. Belum ibunya jawab, dia dah jawab dulu. Tapi alhamdulillah. Dia tak nak bagi tahu result, tapi kita boleh bagi tahu dekat semua penonton MHI, result dia tu membolehkan dia mendapat tawaran Universiti Malaya. Tahniah Hakim. Tahniah Hakim. Hebat. Terima kasih. Doa banyak-banyak dekat sana. Doakan kami juga kat sini. Doakan kami. InsyaAllah. Okey Hakim, doakan kami juga. Nanti kita WhatsApp doa.
Boleh. No problem. Baik, kita ucap terima kasih kepada Muhammad Hakim dan juga Hajah Roselina Ishak kerana sudi kongsi bersama kami, kongsikan tentang kisah kalian. Kisah dapat menunaikan haji di usia yang muda. Seorang-seorang pula diharapkan semuanya selamat dan Hakim dapat haji yang mabrur dan dapat pulang ke Malaysia dengan selamat juga insya-Allah. InsyaAllah, amin. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Okay, bye Haja. Assalamualaikum. Bye. Alright. Haziq. Saya tengok pun excited. Saya tengok pun rasa macam teruja kan? Bila pula masa kita? Bila pula peluang kita untuk dapat pergi? Tapi insya-Allah setiap orang akan ada peluangnya dan ada rezekinya. Betul. Jadi jangan putus berdoa. Kami doakan semua yang menonton Malaysia hari ini dapat peluang untuk menunaikan haji bersama-sama. Ya, tadi cerita pasal haji. Bila kita nak pergi ke negara lain, kita perlu tukar duit. Kita kena tahu berapa nilai mata wang sekarang, pertukaran tu berapa. Jadi kita nak kena belajar sama ada tukar tu elok di negara kita sendiri ataupun tukar tu bila sampai kat negara yang kita nak pergi tu baru kita tukar. Jadi itu semua kita akan bincangkan sebentar sahaja lagi. Kita nak berehat dulu, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di MSI hari ini, hari Jumaat. Tentunya ada soal wang di mana hari ini kita nak belajar, kita nak dapatkan satu ilmu baru tentang pertukaran nilai ringgit Malaysia. Tapi sekarang ni apa kata kita saksikan dulu kadar tukaran mata wang hari ini. Jom kita tengok. Okey, kalau kita tengok Saudi Rial, satu Saudi Rial bersamaan dengan 1.24 ringgit Malaysia. Okey, $1 Singapura pula 3.46 ringgit Malaysia. Kalau kita tengok RM100 Indonesia sekarang ni bersamaan dengan 0.031 sen. Tu 100 baht Thai 13.31. Ya, dan $1 Amerika Syarikat hari ini 4.65, tapi kalau saya try Google tadi 4.67 macam tu Begitu. Alright. Itu adalah kadar tukaran mata wang hari ini. Tapi apa isu yang kita nak bawakan kepada anda hari ini adalah bagaimana kita nak tukar duit sekiranya kita pergi ke luar negara. Ya, betul. Sebab sejujurnya kita bersama dengan seorang yang mungkin boleh menceritakan dengan kita lebih jelas ataupun seorang yang lebih arif. Jadi kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini, Muhammad Anas Nabil Al-Fatah Muhammad Yazid. Itu pakar ekonomi boleh kongsikan dengan kami iaitu tentang pertukaran nilai ringgit Malaysia. Ya. Jadi Haziq, saya awak bawa balik daripada luar negara Korea, pergi Korea. Jadi ini orang kata kisah sebenar. Kisah terjadi. Okey. Jadi kalau kita nak tukar duit, kalau kita nak keluar negara, memang sekarang kita tahu ramai yang kata jangan risau, kita boleh kad kita boleh activate untuk international money transaction. Tetapi kita juga tahu perlunya wang ringgit wang cash di tangan ya. Okey, jadi yang terbaik untuk kita tukar duit ke luar negara, adakah di dalam negara sendiri ataupun mungkin di luar? Ataupun itu soalnya kita kena depends ataupun kita kena terpulang kalau nilai mata wang luar negara tu lagi tinggi, kita tukar kat sana. Macam mana tu perbandingannya? Okey, terima kasih kerana memberi soalan yang bernas ya. Yang menarik juga bagi saya kerana di Malaysia juga ramai yang masih terpinga-pinga bagaimana untuk keluarkan duit. Dan seperti saya juga sebenarnya baru selepas daripada pergi ke Korea. Oh, sama kita? Ya, juga. Satu flight ke? Tak tahulah. Tapi ketika itu saya masih mencari jalan macam mana saya nak tukarkan duit. Adakah saya perlu ke money exchanger? Adakah saya perlu tukar di bank? Ataupun saya tukar di sana? Dan apabila saya sudah bincang dengan rakan-rakan saya yang pernah pergi dan ada juga student yang di luar sana yang berpengalaman orang kata tu berada di luar negara lah. Jadi dari sudut orang kata tu kita sebagai pelancong, ya, saya gelarkan diri saya sebagai pelancong lah ketika pergi ke Korea tu. Jadi ada 3 perspektif yang kita boleh ataupun 3 jalan yang kita boleh keluarkan duit. Satunya adalah kita keluarkan duit di Malaysia. Ya. Ini adalah satu kerana kita perlu mengambil kira beberapa faktor. Satu faktor adalah risiko duit kita sendiri. Adakah nilai mata wang kita diguna pakai di luar negara? Itu adalah satu faktor. Yang mana kalau kita ini adalah salah satu risiko yang kita perlu tanggung lah. Kalau contoh duit Malaysia ni tidak terpakai di luar negara dan mereka tak mau duit Malaysia. Jadi kita tak dapat tukar. Jadi itu adalah salah satu risiko yang kita perlu ambil kira lah. Itu? Ya, betul. Antara negara yang begitu? Kita boleh ambil kira sebagai isu. Saya tak tahu
masih ingat lagi ke tidak isu tentang Thailand dulu. Bila pelancong negara Malaysia pergi ke Thailand, mereka nak tukar duit dan mereka tak terima. Sebab kan ketika itu nilai mata wang kita memang sedang merudum. Dan counter money exchange tu sendiri memaparkan RM is not allowed. No ringgit Malaysia. Ya, betul. Itu adalah satu faktor yang perlu diambil kira lah. Dan satu lagi adalah faktor yang mana kalau kita keluarkan duit di luar negara, iaitu exchange fee dia. Yuran pertukaran dia. Kalau kita tukar di Malaysia, nilai pertukaran wang itu dalam keadaan yang rendah. Dibandingkan dengan luar negara. Sebab apa? Kita juga mengamalkan orang kata tu diskriminasi price, iaitu kalau pelancong luar negara kita kenakan harga yang lebih tinggi, kalau pelancong tempatan kita kenakan harga yang rendah. Sama juga konsep ini berlaku di mana-mana di negara lain. Ya, jadi kalau kita keluarkan duit di luar negara, exchange fee itu akan jadi lebih tinggilah berbanding di Malaysia. Jadi ini adalah beberapa faktor yang perlu diambil kira lah. Jadi satu lagi adalah di zaman moden ni kita juga ada apps ataupun online web yang mana kita boleh pakai duit melalui online transaction. Jadi di sana kita hanya menggunakan orang kata online transfer ataupun kad bank ya. Tapi kat sini kita perlu faham, kita perlu tahu juga ke mana kita nak pergi. Adakah tempat itu adalah tempat yang terpencil ataupun tempat yang moden. Jadi kalau tempat yang terpencil ataupun kawasan luar bandar, mereka memerlukan pertukaran wang dalam bentuk cash. Betul. Bukan juga online. Betul. Jadi itu adalah salah satu faktor juga perlu diambil kira lah. Ya, okey. Tapi sekarang ada antara banyak transaksi online yang boleh dilakukan. Pakai kad pun boleh. Ya, kan betul. kita aktifkan international transaction, kita dah boleh gunakan kad di mana-mana negara pun. Ya, betul. Tapi ada satu lagi cara juga, Big Pay. Ya, pun betul. kita boleh gunakan. Ya, Adakah betul. cara itu lebih menjimatkan kita ataupun sebenarnya charge yang dikenakan lagi tinggi? Okey, melalui apps ni seperti saya kata tadi, dia adalah sesuatu yang perkara yang mudah dan juga dia adalah cost efektif sebab kita perlu transfer dalam akaun orang kata tu cloud lah kan, cloud. Jadi perkara ni dilihat mereka menggunakan fee yang standard. Yang diterima pakai semua tempat. Ya. Okey. Jadi bolehlah orang kata tu boleh Consider pakai. lah. Ya. Boleh consider untuk kita gunakan international transaction. Ya. Betul. So Daya guna kad lah dekat Korea. Ya, saya ada guna kad dan masa yang sama juga betul apa yang dikatakan. Sebab kita ingat kita boleh semua cashless. Tapi tidak, ada kedai-kedai walaupun kita berada di Korea, lagi-lagi street food dan sebagainya, kita mesti berikan mereka cash. Mereka tidak terima kalau kita bagi kad. Dan selalunya, ini selalu berlaku kalau kita keluar negara, kadang-kadang duit terlebih kita bawa pulang. Banyak tukar. Ya. Tak perasan macam lebih pula duit. Jadi duit lebih ni kadang-kadang kita simpan je dekat dalam lemari. Ya, tapi betul. yang terbaik sebenarnya kalau saya boleh tanyakan, kita harus tukar di negara itu ataupun kita bawa pulang dan tukar di negara kita? Okey, ini adalah sesuatu perkara yang menarik juga dikongsikan sebab mostly lah banyak juga kenalan saya yang mana kalau mereka ada lebihan wang, mereka akan bagi seperti anak-anak mereka dan anak-anak mereka tak tahu nak buat apa. Mereka pun tak pergi money exchange sebab buat apa nak pergi. Tak erti nak tukar apa semua kan. Jadi inilah satu perkara yang menarik yang mana bila kita ada balance, satu perkara yang kita boleh consider adalah dengan tukar dahulu di sana, tapi kepada mata wang utama dunia. Sebagai contoh USD. Sebagai contoh USD. Ini kerana sebagai contoh ada kawan saya baru-baru ni dia nak pergi ke UAE. Dan pergi ke UAE transit di Doha. Okey. Jadi sampai ke Doha transit dia di cancel. Okey. Jadi dekat situ dia tak boleh nak tukar duit. Jadi ini adalah satu juga risiko yang mana kita juga kena consider. Kita perlu tukar duit kepada wang utama dunia. Yang mana wang utama tu kemudiannya boleh diterima oleh semua negara dan boleh ditukar. Ini adalah satu perkara yang menarik yang mana kalau kita nak balik Malaysia juga kan, sebagai contoh, maybe kita ada transit mana-mana. Jadi kita tukar dulu kepada contoh USD. Ya. Jadi pergi tukar USD dan kita bawa balik. Dan bila sampai ke Malaysia kita boleh tukar balik kepada ringgit Malaysia. Dan itu adalah perkara yang sangat efektif lah ataupun sangat bagus sebagai untuk kurangkan hidden cost kalau kita pergi melancong. Maknanya kerugian je lah. Banyak benda kalau kita tukar balik kepada ringgit Malaysia siap-siap kan, mungkin akan dapat kurang daripada jumlah yang kita tukar awal-awal tu. Jadi kalau ada duit lebih-lebih tu dah tahulah kalau nak tukar tu, tukarlah ke mata wang yang utama ya. Jadi senang boleh pakai di mana-mana negara. Ya, betul. Baik. Okey, tapi kalau kita tengok kepada
pertukaran nilai mata wang tadi. Okey. Ringgit Malaysia kepada USD. Sekarang ini 4.67. Ringgit Malaysia kepada $1 sangat jatuh. Dan mungkin berada di paras, adakah membimbangkan sebenarnya? Kalau kita tengokkan trend, kalau kita tengok trend daripada tahun 2000 lebih sehinggalah sekarang, dia menunjukkan trend yang sangat membimbangkan. Kerana dulu kita hanya dalam paras 4.5 tapi sekarang ini 4.67. Yang mana kalau kita tukar 1,000 USD, kita perlukan 4,600 ataupun 4,700. Yang mana kalau dulu kita hanya perlukan 4,500 untuk tukar kepada 1,000 USD, dan ini menambahkan kos kepada kita. Jadi trend ini membimbangkan dan juga perlu orang kata tu dipeka oleh masyarakat luar umumnya dan juga oleh kerajaan dan juga industri. Yang mana pertukaran yang semakin rendah ini juga mampu memberi kesan kepada kita secara ekonominya. Okey. Tadi kita boleh tunjuk balik kadar tukaran nilai mata wang tu, mungkin kita boleh tunjuk balik kepada penonton MSI berapa kadarnya tadi. Dan kalau kita tengok daripada ringgit Malaysia nak ke rial tadi adalah 1.24 ringgit Malaysia bersama dengan 1 Saudi rial. Mungkin ada ramai warga emas yang nak bergerak ke Tanah Suci Mekah sekarang ini untuk menunaikan haji. Jadi kalau tengok dengan kadar sekarang ini, apa cara paling efektif? Tukar di Malaysia ataupun tukar di Saudi? Mungkin mereka tak ada kad, tak reti sebagai betul. dia untuk guna. Jadi bagi perspektif warga emas, saya faham berkenaan warga emas yang mana mereka kurang arif berkenaan dengan teknologi sekarang dan macam mana mereka nak gunakan. Jadi saranan saya adalah untuk menggalakkan mereka tukar siap-siap di Malaysia. Tukar di Malaysia dengan kadar ni? Ya, betul. Dengan kadar ni. Sebab tidak lama lagi ataupun mungkin bila mereka dah ke sana, harga ringgit akan jatuh lagi. Baik. Jadi saya sarankan kita tukar siap-siap di sini dan bawa duit itu ke sana. Tapi ada juga salah satu faktor yang kita kena ambil kira adalah satu orang kata tu nilai ambang yang boleh dikeluarkan. Tak silap saya, daripada custom nilai maksimum yang boleh dikeluarkan adalah 10,000 USD. Okey. Sebab dia nak mengelakkan daripada money laundering dan sebagainya. Jadi kita perlu rancang betul-betul bagaimana perbelanjaan kita di sana. Kita perlu orang kata tu tanya kawan-kawan yang berada di sana. Kita buat selidik online macam mana perbelanjaan di sana, berapa hari dan kita nak pergi mana. Jadi itu boleh bagi kita satu orang kata tu pandangan ataupun petunjuk berapa banyak kita nak bawa. Okey. Dayah. Bila kita tengok nilai mata wang tadi kan, sebagai rakyat marhin, adakah kita perlu risau dan apa sebenarnya efeknya kepada kita apabila ringgit ni jatuh? Sebab mungkin ada segelintir yang kata kita tak pergi luar negara, jadi kita tak perlu risau sangatlah pasal pertukaran wang. Apa pendapat? Untuk nilai ringgit yang semakin trendnya yang semakin menurun ni, perkara ni agak membimbangkan. Tapi kita kata di setiap ruang yang sempit tu masih ada ruang, masih ada peluang untuk kita mencari jalan keluar ataupun mengambil peluang untuk kita tingkatkan. Yang satunya, kita lihat kalau nilai ringgit kita jatuh, harga import meningkat. Bila harga import meningkat, kos untuk barangan dan juga perkhidmatan yang dilakukan di sini semakin meningkat. Sebagai contoh, saya ambil kira sektor pertanian. Kebanyakan kos-kos import daripada sektor pertanian melibatkan kos import. Jadi apabila kos import meningkat, kos pertanian pun akan meningkat. Secara tak langsungnya, sebagai masyarakat umum atau pengguna yang mengambil makanan asas, makanan dan minuman akan juga terkesanlah dengan peningkatan harga ni. Jadi ini adalah salah satu orang kata tu salah satu impak yang terkesan. Tapi dari satu sudutnya lagi, kita akan mengurangkan kos import, kos ekspor. Ekspor pula. Tadi dah import, sekarang ni kos ekspor pula. Jadi kalau kos ekspor menurun, ni akan menaikkan competitiveness of the price ataupun harga kita lebih kompetitif untuk kita ekspor ke luar negara. Yang mana orang luar negara akan lebih banyak membeli ekspor daripada kita. Mereka mengimport lah maksudnya. Dan ini adalah salah satu juga peluang untuk peniaga. Lebih-lebih lagi PMKS. Orang yang jual
seperti online business dan sebagainya untuk mempromosikan barang mereka dan kita tembuskan pasaran di luar negara. Ya. So itu yang perlu kita risaukan, yang kita perlu fikirkan impak kepada kita adalah mungkin kenaikan harga barang. Ya, betul. Kan. Tapi kalau kita tengok dengan keadaan sekarang ini ada sinar lagi, masih lagi berpeluang untuk ringgit naik kembali. Betul. Kan. Adakah ini normal? Perkara ini adalah normal dan salah satu perkara yang secara umumnya kita boleh buat adalah dengan naikkan permintaan ataupun naikkan perbelanjaan domestik kita ataupun dalam pasaran negara. Iaitu kita naikkan perbelanjaan dan sebagainya, secara tak langsung dia akan meningkatkan permintaan wang ringgit itu. Baik. Dan sebenarnya kejadian ini juga adalah berlaku secara global juga ya, bukan betul. Malaysia sahaja yang terkesan. Betul. Jadi kita harap kita dapat melompat lebih tinggi selepas ini. Dan bercakap tentang mungkin mata wang ringgit dan sebagainya, ada juga bercakap tentang pelaburan daripada segi emas. Emas. Ya, kan. Jom kita tengok. Ini antara slide berkenaan dengan emas untuk kita tunjukkan kepada anda. Harga emas semasa. Okey, kalau kita tengok harga emas 916 22 karat RM301.69. Kalau 999 pula adalah RM329.3. Sebab okey harga tu. Okey, bagus. Kalau tengok pun harga semakin meningkat sebenarnya. Harga emas makin meningkat. Saban tahun memang akan meningkat. Betul. Jadi saya rasa sebab itu juga emas menjadi pilihan orang ramai untuk membuat pelaburan. Betul. Betul ya? Betul. Baik. Jadi mungkin lah di rumah ni pun sedang terfikir-fikir. Adakah harus saya buat pelaburan dalam emas? Boleh fikir-fikirkanlah. Alright, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tamu kita Muhammad Anas Nabil Al-Fatah Muhammad Yazid yang sudah bersama dengan kami pada hari ini. Cerita mengenai nilai pertukaran mata wang hari ini, memberikan kita sedikit ilmu. Betul. Bagaimana cara untuk kita tukar duit sekiranya kita pergi ke luar negara. Betul. Jadi sebenarnya selepas ini kita ada lagi perkongsian dengan anda semua pada hari Jumaat yang cukup mulia ini. Jadi tak boleh ke mana-mana ni. Betul. Jangan pergi ke mana-mana. Tak boleh. Stay bersama kami di MSI. Okey? Janji. Kembali bersama MSI dan hari ini 4 Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah adalah hari yang sangat dinanti dan kalau kita tengok hari yang sangat baik daripada apa bacaan kita, daripada apa yang kita tengok, ramai yang memberikan saranan untuk kita buat pelbagai ibadah dan juga bersedekah di hari 10 awal Zulhijjah ini. Jadi hari ini kita bersama dengan Ustaz Iqbal Zain, Wakil Pertubuhan Mihrab, untuk kita bercerita mengenai kebaikan. Apa yang ada sebenarnya dalam 10 awal Zulhijjah ni yang menyebabkan ramai yang kena rebut keistimewaan hari-hari tersebut. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan apa istimewanya 10 awal Zulhijjah ni dibandingkan dengan hari-hari lain. Baik, terima kasih banyak Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Pada hari ini kita berada pada tanggal 4 Zulhijjah. Bermakna kita berada di tengah-tengah antara 10 hari yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala, hari yang diletakkan kehormatan oleh Allah Subhanahu Taala, kesucian di dalamnya. 10 awal yang terawal daripada bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang mana Allah SWT telah angkat darjat dan kedudukan waktu itu, keberkatan waktu itu, cahaya waktu itu berbanding waktu-waktu yang lain. Saya ingin kongsikan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda bahawa tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah SWT untuk hari-hari itu digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT melebihi pada 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, adakah hatta termasuk jihad fi sabilillah, yakni adakah beribadah pada 10 Zulhijjah, 10 yang terawal daripada Zulhijjah melebihi pahala jihad fi sabilillah? Rasulullah SAW mengatakan, ya, melebihi jihad fi sabilillah. Maka daripada hadis ini kita dapat tahu bahawa Rasulullah sangat menggalakkan umatnya untuk menghidupkan 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah ini dengan amal ibadah, dengan taqarrub dan menjaga adab kita. Adab kita dengan sesuatu yang dimuliakan Allah adalah kita menjauhi diri kita daripada maksiat. Mudah-mudahan kita dapat tinggalkan maksiat itu selama-lamanya berkat kita beradab dengan waktu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan adab yang berikutnya adalah kita menghidupkan taqarrub, menghidupkan amal ibadah, antara banyakkan baca Quran dan yang antara utamanya adalah pada 9 Zulhijjah.
iaitu jatuh pada hari Rabu untuk kita berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka kita rebut peluang-peluang ini dan antaranya adalah dengan berbanyakkan sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Bercakap pasal sedekah tu. Jadi ada banyak cara untuk kita bersedekah. Antaranya kita menderma ataupun kita berinfak juga. Mungkin kita boleh ambil peluang ni dalam 10 awal Zulhijjah ni kan Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit mengenai antara dana untuk kita membangunkan aset-aset untuk dalam Pertubuhan Mihrab ni Ustaz. Baik, saya ingin kongsikan berkenaan dengan kempen membangun aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab, yang mana kita mengumpul dana untuk pembinaan masjid dan juga institusi pengajian agama yang dapat melahirkan ilmuwan agama, melahirkan hafiz Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahawa barang siapa yang membina masjid di dunia ini, walaupun sumbangannya adalah sebesar saiz sarang burung sahaja, nescaya Allah SWT mengganjarkannya dengan sebuah mahligai yang indah tersegam di jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah sesuatu yang kita perlu rebutkan, dan antara projek yang kita sedang usahakan adalah pembinaan Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam, Bangi, yang telah memulakan pembinaannya sejak 2016. Tapi sampai sekarang masih belum siap lagi kerana kekurangan dana. Dan saya ingin mengajak muslimin dan muslimat untuk kita meletakkan saham sebagai pencen akhirat kita. Kita hanya tukarkan akaun sahaja. Duit itu tak hilang. Apabila kita sedekah, kita hanya tukar akaun daripada akaun di bank dunia ini kepada akaun bank akhirat. Dan di sana kita akan mendapat sesuatu yang lebih berlipat kali ganda dengan currency yang laku untuk kita nak pergi ke negeri akhirat. Allah. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, semua nak pergi negeri akhirat dan hidup kita kekal abadi infinity di sana. Dan kita kena siapkan bekalan currency yang laku. Subhanallah. Sebentar tadi saya dengar dalam MHI berkenaan dengan currency. Subhanallah. Currency di dunia ini semuanya akan termansuh apabila kita meninggal dunia. Apakah currency di akhirat sana? Itulah bekalan dalam bentuk sedekah. Itu yang menjadi harta kita yang hakiki. Nilai mata wang yang mungkin tak ternilai. Ya, benar. Melebihi segala nilainya. Jadi bagaimana cara-caranya Ustaz untuk mereka yang ingin berinfak dengan Pertubuhan Mihrab? Merebut kepada hari yang mulia pada hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, dan hari-hari yang mulia daripada 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Saya ingin mengajak muslimin muslimat untuk kita rebut peluang keemasan ini untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berinfak kepada kempen membangun aset-aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab, yang di dalamnya ada pembinaan masjid dan juga madrasah. Anda boleh lihat di kaca TV anda boleh screenshot ataupun ambil gambar akaun yang tertera di situ, ataupun anda boleh melalui laman website kami iaitu www.infaqmihrab.com, ataupun anda boleh scan QR code yang ada di kaca TV anda dan register di situ, dan anda boleh tetapkan mengikut package yang sesuai kepada kemampuan anda serendah RM30 sebulan. Mudah-mudahan setiap ringgit yang kita infakkan dipandang, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi penolak musibah dan bala bencana daripada diri kita, insya-Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, kembali kita cerita mengenai 10 awal Zulhijjah tadi. Kalau kita tengok pelbagai ibadah yang kita boleh lakukan. Jadi Ustaz pun tadi telah suggest untuk kita buat puasa sunat pada 9 Zulhijjah. Jadi mungkin antara kebaikan dan apa yang kenapa kita perlu untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah nanti? Puasa kita pada hari Arafah itu adalah supaya kita yang berada tidak sempat untuk mengerjakan haji ataupun tidak terpilih untuk mengerjakan haji, yang mana jemaah haji mereka tidak berpuasa pada 9 Zulhijjah. Mereka tidak berpuasa. Tapi kita ingin mendapatkan kelebihan dan fadilat yang besar daripada Allah SWT pada hari Arafah tersebut dengan kita membanyakkan amal ibadah, banyak berzikir pada 9 Zulhijjah, banyak berdoa kepada Allah SWT walaupun kita tidak berada di pada Arafah. Dan juga sebagai suatu pengagungan dan takzim kita pada hari tersebut, hari yang mengingatkan kepada kita bahawa di Arafah itu adalah tempat roh kita semua pernah berkumpul dan berjanji di hadapan Allah. Allah bertanya kepada kita semua, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dan roh kita semua menjawab, bala syahidina, bahkan kami saksikan. Maka 9 Zulhijjah kita ingin dapatkan spirit itu, maka mudah-mudahan dengan puasa itu memperbaharui perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita kepada termeterainya ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi perbanyakkan ibadah dan jangan lupa untuk berinfak bersama Pertubuhan Mihrab. Sekali lagi kita ingatkan kepada anda boleh infakkan kepada nombor akaun yang tertera
di kaca TV sekarang ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Iqbal Zain, Wakil Pertubuhan Mihrab yang sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih Ustaz di atas ilmu yang telah pun diberikan hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita di hari Jumaat yang mulia ini. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada lagi topik-topik yang best yang kita nak bawakan kepada anda. Kita berehat kembali selepas ini dalam MSCI. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dan sebenarnya saya nak berkongsi sedikit dengan semua penonton Malaysia hari ini, iaitu tentang Raya Korban tidak lama lagi. Iaitu tentang program Kembara Korban 1001 Asnaf. Jadi saya bersama dengan Datuk Surveyor Haji Rosli Atan, iaitu pengasas dan pengerusi YBIM. Selamat datang, Datuk. Terima kasih, Daya. Baik, jadi seperti yang saya kongsikan tadi, mungkin Datuk ingin kongsikan dengan kami, iaitu berkenaan dengan program Kembara Korban 1001 Asnaf tahun ini, Datuk. Baik, terima kasih, Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat, kami ingin mengajak orang ramai melakukan ibadah korban yang akan menjelang tak berapa lama lagi, iaitu lebih kurang 6 hari. Betul. Jadi Yayasan Budi Ihsan Malaysia adalah salah satu penganjur ibadah korban yang terbesar dan telah menganjurkan membantu beribu-ribu peserta korban di dalam negara dan di luar negara. Yang mana kami akan mengagihkan daging-daging korban ke seluruh negara dengan kaedah inovasi yang kami telah perkenalkan. Dan Alhamdulillah telah mendapat sambutan yang amat baik sekali. Jadi kita nak mengajak orang ramai untuk menyertai ibadah korban. Ada masa lagi, hari ini hari Jumaat, hari yang terbaik untuk kita melakukan dan mendaftarkan diri untuk melakukan ibadah korban. Adapun Yayasan Budi Ihsan Malaysia adalah salah satu pertubuhan amal yang menganjurkan aktiviti-aktiviti amal sepanjang tahun. Dan kita harapkan dengan penglibatan peserta dalam ibadah korban yang kami anjurkan ini dapat membantu sedikit untuk kami membiayai aktiviti-aktiviti amal yang kami lakukan sepanjang tahun. Seperti bantuan makanan kepada anak yatim dan fakir miskin, derma siswa pelajar, bantuan kepada orang-orang yang kehilangan upaya, bantuan wang tunai dan pelbagai jenis bantuan yang kami telah salurkan sepanjang tahun. Jadi kepada para peserta yang menyertai ibadah korban bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia, tuan-puan bukan hanya mendapat pahala melakukan ibadah korban, tetapi juga pahala yang berterusan melalui program-program amal jariah yang dilaksanakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia sepanjang tahun. InsyaAllah. Baik, jadi bercakap tentang Yayasan Budi Ihsan Malaysia, ya. Katanya tadi ada bantuan kecemasan tunai dan juga barangan kepada golongan yang memerlukan. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga program-program amal lain yang dilakukan oleh YBIM. Ya. Salah satu program utama kami sepanjang tahun adalah membantu masjid-masjid dan surau yang terbengkalai yang memerlukan sumbangan dana untuk pembinaan. Jadi kami juga setiap tahun akan menyalurkan bantuan dalam bentuk wang tunai dan juga barangan kepada masjid-masjid dan surau yang memerlukan bantuan. Ada masjid yang dalam keadaan daif. Jadi kami berikan bantuan sebagai contoh untuk menukar permaidani, untuk menukar penghawa dingin dan bermacam-macam lagi. Jadi kami sentiasa membantu. Itulah aktiviti utama kami, iaitu menyalurkan sumbangan orang ramai kepada pembaikan dan pembinaan masjid dan surau di seluruh negara dan di luar negara. Jadi dengan aktiviti ibadah korban ini, penganjuran ibadah korban oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, sedikit kami memperoleh dana untuk menyalurkan kepada masjid-masjid. Jadi tuan-puan yang menyertai ibadah korban bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia, sekali lagi bukan hanya akan memperoleh pahala ibadah korban, tetapi pahala yang mengalir terus untuk pembinaan dan perbaikan masjid. Masya Allah, yang memberi manfaat kepada ramai orang. Ya. Baik. Dan kami dimaklumkan juga tahun ini YBIM katanya ada memperkenalkan hadiah pakej umrah kepada peserta-peserta yang mendaftar ibadah korban bersama dengan YBIM. Mungkin Datuk kongsikan sedikit untuk penonton. Ya, kami nak kongsikan sedikit berita gembira kepada para peserta yang telah menyertai ibadah korban bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia, di mana untuk tahun ini kami telah memperkenalkan satu skim hadiah kepada para peserta yang telah mendaftar ibadah korban bersama kami. Dan kami telah membuat cabutan sebanyak 10 peserta. Baik.
telah pun menerima surat pengesahan bahawa mereka akan menyertai ibadah korban bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia pada penghujung tahun ini yang akan dibawakan oleh duta kami dan penasihat program kami iaitu Ustaz Samsul Ismail, Samsul Amri Ismail. Dan juga kita ada lagi cabutan untuk 10 lagi cabutan. Selepas habis saja pendaftaran ibadah korban iaitu pada 29 Jun akan ada 10 cabutan. Jadi ada masa lagi untuk orang ramai mendaftar hari ini, hari Jumaat dan seterusnya sehingga 29 Jun. Ya, betul. Dan insya-Allah anda berpeluang untuk diundi dan insya-Allah boleh menang tiket untuk mengerjakan umrah. Masya Allah, saya rasa itu impian orang ramai dan selain daripada menjadi peserta, mana tahu ada rezeki anda pula menang cabutan bertuah itu. Dan seterusnya mungkin ramai yang sedang menonton ni tertanya-tanya cara nak mendaftar ibadah korban bersama YBIM, Datuk. Ya. Yang paling mudah sekali adalah tuan-puan boleh Google saja iaitu YBIM, Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ataupun imbas QR code, kod QR yang ada di paparan skrin sekarang dan hubungi nombor telefon yang tertera. Dan boleh hubungi urusia kami menanti selama 24 jam. Kita ada nombor telefon dan kita ada QR code dan kita juga ada website iaitu ybim.org.my. ybim.org.my. Yang terbaik siapa yang menonton sekarang terus kita imbas di situ QR code dan juga ada pilihan-pilihan di situ dan ansuran disediakan. Itu yang saya rasa sangat-sangat membantu orang ramai yang turut ingin menjadi peserta kembali korban 1001 asnaf. Jadi Datuk, saya rasa insya-Allah semoga hati-hati yang sedang menonton MHI sekarang terbuka untuk jadi peserta ibadah korban bersama dengan YBIM. Terima kasih saya nak ucapkan sekali lagi kepada Datuk Surveyor Haji Rosli Atar itu pengasas dan pengurusi YBIM. Baik, terima kasih sudi datang ke studio kami dan kongsikan. Jadi sekarang ini kita nak tanya juga di manakah Haziq? Apakah berita terbaru yang ingin dikongsikan atau dibacakan? Haziq, dah bersediakah anda Haziq? Saya kat sini. Saya tengah pegang semua surat khabar yang ada ni. Banyak untuk beritanya. Mencari apa antara berita yang saya boleh kongsikan kepada anda semua penonton MHI hari ini. Tapi terus saya tengok muka depan Cosmo. Muka hadapan Cosmo bercerita mengenai kos sara hidup yang tinggi dan kenaikan harga barang tapi dengan gaji pula tak naik-naik menyebabkan sukarnya untuk kita simpan walaupun RM100 sebulan. Ini memang saya rasa isu yang diperkatakan ramai orang di luar sana. Lagi-lagi duduk bandar. Betul. Sebab katanya bukan tak nak simpan duit tapi kalau tiap-tiap bulan pun tak cukup duit belanja, untuk membayar nak kena belanja. Bayar semua bil-bil kan. Komitmen lagi, kereta, rumah, minyak, tol, makan. Mungkin agak sukar untuk kita menyimpan. Lagi-lagi mereka yang duduk di bandar dengan gaji minimum. Betul. Jadi itulah, ini adalah antara cabaran yang kita harus lalui di waktu sekarang ini. Sukarnya simpan RM100 sebulan. Bagaimana dengan anda? Ada menyimpan ke tak? Awak pula ada apa ni? Saya nak cerita pula daripada Harian Metro. Iaitu mangsa keganasan suami pilih untuk terus bersama, neraka rumah tangga. Walaupun macam-macam perkara terjadi masih bersama itulah dia. Ya, terlalu bergantung dengan suami kerana tidak bekerja. Selain memikirkan nasib anak yang masih kecil, menyebabkan ramai wanita memilih untuk mempertahankan perkahwinan mereka walaupun rumah tangga berantakan dan sering menjadi mangsa sepak terjang suami pandas baran. Dan kalau kita ikutkan sebenarnya, ini bukanlah kes yang baru saya rasa. Ini telah lama berlaku tapi mungkin sekarang dengan adanya media sosial dan sebagainya, lebih banyak perkongsian tentang mereka yang terpaksa berhadapan dalam masalah rumah tangga di mana perkara ini tidak harus berlaku. Rumah tangga sepatutnya menjadi syurga. Maksudnya suami isteri saling memerlukan kebahagiaan. Tetapi ini adalah neraka rumah tangga. Jadi kami harapkan di Jumaat yang mulia ini juga, semoga rumah tangga begini, bukan saya nak cakap kena selamatkan atau tidak selamatkan, tetapi yang terbaik sebenarnya adalah satu perkahwinan yang membawa ke syurga, bukanlah neraka. Betul. Jadi pilihlah yang terbaik, fikirkan yang terbaik untuk anak-anak juga. Itu dekat Metro, Dayah. Ya, tapi betul. Saya kembali kepada Cosmo, tapi kat muka belakang saya baca satu berita yang membanggakan. Sebenarnya dah ada pun tweet daripada The Pocket Rocketman kita, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, yang telah pun mendapat suntikan semangat untuk Sukan Olimpik Paris 2024 apabila rankingnya melonjak naik untuk 2 acara. Satu Kirin daripada tangga ke-10 sekarang ini. The Pocket Rocketman dah pun berada di tangga yang ketiga.
Wow, satu peningkatan yang sangat mendadak dengan dua kejuaraannya hari itu. Sangat luar biasa, Haziq. Luar biasa. The Bakar Rocketman, we proud of you. Semoga dengan prestasi ini dapat menghadiahkan pingat emas Olimpik pertama Malaysia. Wow, amin, amin, rabbal alamin. Jadi itu sahaja perkongsian dari kami untuk hari ini. Kalau untuk esok pula apa agaknya topiknya, Haziq? Okey, kepada peminat-peminat apam, besok kita ada kepelbagaian kuih apam. Jadi kalau anda suka apam, esok boleh tengok MSI pukul 9.30 pagi. Sehingga 10.30 pagi ya. Jadi jaga diri, jaga hati. Ini saja daripada saya, Dayah Bakar. Jaga mata juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. المجيب الواسع الحكيم